Baiklah, pastinya pada ketika ini kita ingin mengulas lanjut berkenaan dengan sambutan Hari Kanak-kanak ini, melihat kepada usaha yang perlu dilakukan kerajaan melibatkan beberapa akta, kalau boleh kita lihat dari segi akta pelindungan kanak-kanak, melihat kepada selain daripada itu akta keganasan rumah tangga dan sebagainya. Untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, berada menerusi talian Google Meet pada ketika ini adalah Profesor Datin Dr. Mariani Magno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Pertama sekali menyebut berkenaan dengan, saya suka untuk mengait sedikit statistik yang disebutkan oleh Perdana Menteri tadi. Dalam kes keganasan rumah tangga melibatkan kanak-kanak ini, kita melihat bahawa 1,000 lebih kes dilaporkan dalam tempoh sebulan sahaja, iaitu daripada Julai ke Ogos tahun 2020 ini. Pandangan melihat Prof melihat kepada statistik angka ini, apakah bentuk langkah perlindungan yang boleh dilakukan kerajaan dalam memastikan kanak-kanak di negara ini terus terbela hidupnya? Baik, kalau kita lihat statistik seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tadi, ya, statistik itu kita lihat makin lama makin meningkat, terutama dalam keadaan pandemik sekarang ni, ya. Dan kita telah pun ada akta-akta perlindungan kanak-kanak yang perlu kita ikut dan juga yang perlu kita pastikan kita amalkan, ya. Tetapi bagaimanapun berlaku juga penderaan, berlaku juga pengabaian dan berlaku juga keganasan dalam rumah tangga. Jadi di sini dalam usaha untuk memastikan kita memperjuangkan hak-hak kanak-kanak itu dan dalam usaha untuk memastikan bahawa kita kekalkan kesejahteraan kehidupan mereka, pastinya akta-akta perlindungan kanak-kanak itu perlu diguna pakai. Telah diwartakan, telah termaktub, dan apa yang perlu kita buat seterusnya ialah masyarakat haruslah menjadi mata dan telinga kepada apa yang perlu dilakukan untuk kebaikan anak-anak ini. Baik, ada hukuman-hukuman tertentu terhadap pengabaian kanak-kanak, terdapat juga hukuman yang tertentu terhadap penderaan kanak-kanak, begitu juga dengan keganasan rumah tangga. Dan pastinya di sini apa yang saya nak sebut sekarang ialah perlu ada penguatkuasaan untuk hukuman itu pastinya berlaku. Kita tidak mahu kita dengar berita, kemudian kita bincang sana sini dalam mana-mana media sosial, walhal penguatkuasaan tidak dilakukan. Jadi yang paling penting adalah penguatkuasaan perlu dilakukan kerana kita dah ada akta perlindungan kanak-kanak yang cukup cantik di negara kita. Mhm. Prof, antara perkara yang boleh kita katakan tabu lah, orang orang kata jangan nak masuk campur urusan rumah tangga orang. Ya. Antaranya adalah termasuklah berkenaan dengan apabila seperti yang Prof katakan, mata kita menjadi mata dan telinga. Tetapi Ya. masih lagi, terutama kalau kita cakap dalam masyarakat kita orang timur ini, ada yang beranggapan bahawa janganlah masuk campur urusan orang. Tetapi bagaimana kita nak menyingkirkan sentimen itu, kerana anak-anak ini sekiranya tiada mata dan telinga untuk membantu mereka di dalam rumah apabila mereka menjadi mangsa kepada penderaan child abuse di dalam rumah mereka sendiri ini, apakah bentuk yang boleh kita lakukan pemerkasaan di peringkat komuniti masyarakat itu, Prof? Okey, kalau kita lihat statistik itu makin meningkat dan pastinya seperti Ashraf sebut tadi, tak ada mata, tak ada telinga. Jadi yang saya sebut tadi perlu ada mata telinga sebagai membantu kerajaan untuk melaksanakan apa yang perlu dibuat untuk kebaikan kanak-kanak. Jadi perlu ada pemerkasaan. Kemungkinan di sini apa yang perlu kita buat adalah di setiap negeri pastinya ada daerah-daerah dan di setiap daerah itu ada kampung-kampung yang tertentu dan perlu diwujudkan saluran-saluran tertentu untuk melaporkan keadaan-keadaan yang kita sangsi dengan apa yang berlaku dalam sesebuah rumah itu. Seperti juga talian Nur Kasih, ya. Bagi mereka yang katanya tidak mahu masuk campur tetapi disebabkan oleh sikap empati seseorang itu, maka mereka akan buat aduan itu di talian Nur Kasih. Jadi saya rasa talian Nur Kasih ini kita buat bukan sahaja di peringkat
persekutuan, bukan saja di peringkat pihak kerajaan kita sendiri, tetapi juga perlu dibuat di daerah, di kampung, yang mana kalau kita berjaya selesaikan satu unit mikro dalam memastikan anak-anak itu tidak didera, tidak diabai dan sebagainya, pastinya satu Malaysia ini yang terdiri daripada puluhan, ribuan unit kampung, pastinya saya rasa hak-hak anak ini akan terbela sesuai dengan diri mereka sebagai aset kepada kerajaan, yang mana kita tahu anak-anak kita ni adalah masa depan kita. Prof, akhir sekali melihat menuju ke hadapan secara ringkas berbaki 1 minit perbincangan kita ini, harapan Prof melihat kepada usaha untuk memperkasakan, memastikan bahawa anak-anak, kehidupan kanak-kanak di Malaysia ini terus terbela. Apakah langkah ke hadapan yang terbaik yang perlu dilaksanakan tak kala tahun pemulihan 2022 menjelang tiba ini, Prof? Okey, apa yang perlu dibuat ialah kita lihat kerajaan telah memainkan peranan yang penting. Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang adalah mereka-mereka dalam ekosistem yang luar daripada sistem pembuat dasar polisi itu, iaitu masyarakat sendiri, NGO-NGO yang berkenaan, seperti contohnya kalau saya sendiri terlibat, jadi kami akan pastikan bahawa pendidik-pendidik juga mempunyai ilmu yang sepatutnya dalam membimbing, mengasuh anak-anak ini dan juga memberi pendidikan kepada ibu bapa di luar sana supaya tidak ada berlaku perdaraan, supaya tidak ada berlaku pengabaian terhadap anak-anak, tidak kira sama ada anak-anak itu adalah kanak-kanak normal maupun seperti yang disebut oleh Perdana Menteri kita itu tadi, bahawa perlindungan untuk anak-anak dalam tahanan juga diambil kira. Jadi kita tidak mahu tinggalkan anak siapa sekalipun demi untuk memastikan bahawa kita mempunyai barisan pelapis negara yang memang kita harapkan bakal dapat membimbing negara ini ke arah yang lebih sejahtera, selamat dan juga harmoni. Baik, terima kasih Profesor Datin Dr. Mariani Mak Nur, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia mengulas berkenaan dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021.